tak boleh access kalam Okay, untuk case quiz, kita boleh kalam dan siapa yang boleh access kalam, masuk kalam. Siapa yang tak boleh access kalam, saya akan bagi melalui WhatsApp soalan apa semua. Tapi awak kena buka Google Meet ke apalah. And then, okay, kelas hari ni kita tak ada kelas official. Saya akan bagi video sebabnya kita nak bincang sikit berkenaan dengan assignment. Okay, assignment yang saya bagi tu. Okay, buka assignment yang saya bagi tu. Sebab kalau ikut kepada nota ni, you dah masuk chapter 243. Chapter 242 you dah habis So ini bahagian transmitter ni bahagian sending dia ni pada 25 je. So 25 page. So dia berkenaan dengan apa yang dah saya cerita, tetapi dia adalah dia ada orang kata spek ataupun point dalam kes bila you transmit signal, apa yang perlu, parameter apa ataupun elemen apa yang perlu semasa case to transmit this the frequency accuracy and stability apa semua ni kan. Okay, dalam video tu saya akan bagi awak video sekejap video tu dekat saya bagi link dia Sir, video tu part 3 lah? Part 3 ya, part 3. Okay. Part chapter 243. Sofia Hidayu ada masuk tak? Hello, Sofia Hidayu ada masuk tak? Sofia Hidayu dengan Amin Nuruddin. Dengan Afiq Zahin. Ada tak? Tak ada dalam ni. 31 tolak 2, 29 campur 4, 33. Tapi ada 3 orang je dalam ni. Siapa lagi dalam ni yang tak ada sebenarnya ada macam mana? 32. Okay, so betul lah. 3 orang, 29, 32. Baik, sekejap. Dekat Google Drive. Google Drive, make recording ni kot. Picom 4, okay. Saya rasa Zaki pun dah ada dah benda ni. Yang lepas, ada tak Zaki? Ada, tapi saya tengok ambil link tu. Jadi, saya bagi. Awak masuk lagi dalam ni. Okay, ni chapter 3, part 1A, part 2. Okay, part 1. Tengok dulu buka dulu. So, ni yang saya lepas je? Yang ni saya lepas punya. Oh, okay. Awak ada link tu ada rasanya? Tak ada sebab saya baru upgrade laptop saya baru upgrade, jadi benda semua hilang lah. Dah, yang WhatsApp tu bukan ada boleh record balik? Oh, record. Salam sejahtera. Nak bagi kesambung kelas kita sehingga base minggu lepas, sehingga base last class sampai basic function. Oh, ni silap. Bukan ni. Macam mana dia dapat. Ini chapter 3. Ini chapter 3. Sorry, terkeluar. Okay, sekejap. New tab. Drive. Meet recording. Ecom 41. Chapter 2 part 1, chapter 2 part 2. Dia semua ada chapter 2 part 2 dan part 3. Part 3 ke part 2? Yang ni part 3. Part 3.
So part 2. Sekejap, part 2 ni yang mana? Part 1, part 2. Part 2 ni salam sejahtera, selamat pagi dan Assalamualaikum. Kita sambung kelas Kita sambung kelas kita kepada chapter 2, yang ni chapter 2 part trigonometri. Dia ambil segi praktikalnya. Ni dia keluar ni kita tak ada lah. Okey, bila Saya tak share screen saya. Tak share screen. So rasanya bukan kat sini. Chapter 3, part 1, part 2 jap. Yang ni pada frekuensi kan? Kelas awak tak buat ke masa tu? Ke tak rakam? Tak tahu saya. saya tak share screen saya. Tak share screen Okey, sekejap, tak apa. Share screen Share screen. Mana dia? Ecom ke dekat, masuk dekat lain ada kot. Sekejap Chapter 2 part 2. Alamak, chapter 1, chapter 2 part 1, chapter 2 part 2. Mana part 3? Tak simpan ke kat sini ada tak? Sama je. Tak simpan ke? Yang ni frequency modulation. Atau saya kena cari semula lah. Chapter 2 part 3 kan? Tak ada Sepatutnya ada. Okey lah, tak apa. Nanti dalam pada tu saya akan cari video tu. Untuk hari ni, chapter 2 part 3 ni saya akan cari video dia dan awak tengok. Lagipun dalam kes ni lebih banyak pada literature review Cuma adalah sikit penerangan. Okey, banyak pada literature review, tetapi saya nak yang nota ni saya tak upload lagi Awak tak ada dapat lagi nota ni kan? Tak ada sir. Sekejap. Chapter 2 part 3. Okay, transmitting. Dan saya bagi chapter 2 part 4 juga. Ini bahagian receiver. Open. Okay. Awak akan tengok sini. Macam mana? Kenapa boleh tak ada? Aduh. Okey, cuba buka apa ni? Assignment semalam. Kita nak bincang sikit lah pasal assignment semalam. Mana dia? Ada, semua dah buka? Semua dah buka? Awak dah ada buat soalan nombor Q2 ni? Baru masuk. Sofia Hidayu ni apa cerita sebenarnya? Sofia Hidayu. Ya saya. Apa pasal lambat? Saya baru cari kabel tu. Kau baru bangun? Tak ada.
Okey, sekarang assignment awak dah buka assignment kan? Sir, Ha. saya tanya, Ha. Google Drive Sir tu, Ha. storage dia berapa sir? Storage dia berapa? Kenapa? Ya tanya. Saya ada beli storage ya. Tak ada beli storage, dia memang dalam komputer. Sebab nampak ada 60 gig tu 60 gig. storage. Yang ni memang dalam komputer punya auto setting. Saya tak ada buat apa-apa pun. Google Drive ni memang komputer kan, bila kita beli komputer dia memang ada. Sebab saya punya 15 gig Dia tak boleh masuk dah. Apa storage. Ha. Situ tulis 15 gig Tak tahu saya kena beli kot. Oh ya ke? Storage Tanya tak saya tahu. sebab tanya saya je. Okey, tak ada. Okey, sekarang tengok pada soalan ni. Awak akan dia bagi equation yang ni. Okey, sekarang dia bagi equation ni. Sekarang equation ni awak nak refer kepada mana dalam nota kita? Okey, awak boleh buka nota. Chapter part 2. Part 2. Okey, part 2 dengan part 1. Part 2, part 1 samalah. Part 2 dengan part 1. Okey, sekarang daripada soalan yang dibagi tu, awak akan refer kepada equation mana? Siapa boleh jawab? Apa Equation yang Adakah awak akan DSBFC. refer pada equation yang macam ni, atau adakah awak refer pada equation yang macam ni? So awak akan refer pada equation mana? Frekuensi domain tadi. Yang mana? AM Fourier. Yang ni? Yang part 2 punya. Yang ni? Awak akan refer equation ni? Betul? Betul. Okey. Kalau awak dah refer pada equation ni, cuba selesaikan problem ni. Problem ni dia punya soalan yang mula-mula ialah construct the equation signal A and signal B. Okey. Sebelum awak nak selesaikan masalah yang di atas, awak kena pasti signal A dengan signal B ni signal apa dia signal dia? Semua take part. Saya tak nak panggil nama. Siapa yang tahu terus jawab. So signal A modulation signal, signal B carrier signal. Signal A modulation signal, signal B carrier signal. Yes sir. Kenapa awak cakap macam tu?
Sebab signal A biasanya dia pass through by left side kepada modulator kan. Macam mana awak nak tentukan yang itu adalah carrier dan nak tentukan itu modulating signal? Saya refer dia punya yang dia punya carta tu. And then sekarang kalau carta tu diterbalikkan, adakah awak akan dapat jawapan yang sama? Sir, voltage carrier lebih besar pada voltage. Voltage carrier lebih besar daripada voltage. Dah sekarang ni macam mana awak nak tahu yang signal A ni adalah carrier dan signal B ni adalah modulating signal? Ataupun terbalik. Sebab signal A tu dia sine wave kan, so dia pass through RF oscillator kot. Daripada mana datangnya signal tu? Dari yang RF oscillator tu, sir. So bila daripada RF oscillator, dia adalah signal apa? Sinusoidal modulating wave, sir. Yelah, adakah dia carrier atau adakah dia modulating signal? Modulating signal, sir. And then yang bawah signal B ni? Carrier signal, sir. Kenapa dia datang sebagai carrier signal? Sebab dia tu high frequency dan dia daripada microphone kot. Okay, kalau dia daripada microphone, dia tu carrier signal. Yes. Are you sure? Not that much pretty sure, sir. Are you sure? Yes, sir. Okay, you tengok balik nota and then adakah awak akan mengubah jawapan awak? Okay, awak tengok nota yang di sini. Yang di sini. So, adakah sama dengan apa yang you explainkan tadi? Siapa cakap? Pak Bitran ke siapa? Saya, sir, Prakash. Prakash, okay. Adakah sama dengan nota yang di sini? Dengan apa yang you bagi tahu? Yes, sir. Yes, sama. Dekat mana yang sama? Yang modulating signal dengan carrier signal, sir. Sekali dengan dia punya oscillator. Okay, sekejap. Well, how about tak ada sini. How about this one? Okay, how about this one? How about this one? Siapa lagi nak sambung? Syuhada ke apa? Izzah ke? Izzah dia ke dalam ni? Entah siapa nama. How about this one? Ni receiver. Okay, how about this one? Okay. So, so you punya jawapan sama Prakash? Yes, sir. Okay, Syakir. Okay, hello Syakir. Apa jawapan awak? Okay, Syakir. Hello Syakir. Syakir mana Syakir? Syakir. Yes, Tak, kalau asyik saya terpanggil-panggil ni bilalah nak settlenya benda ni, masalah ni akan tergantung, saya tak akan bagi sampai jawab, sampai keluar jawapan, melainkan awak yang menjawab. Syakir, apa dia cerita? So, signal A dengan signal B, awak setuju tak dengan Prakash? setuju, sir.
Setuju. Yang lain pun setuju. Zakir, awak setuju? Ha? Zakir? Setuju. Setuju. Sofia Hidayu, Aida? Setuju? Ya, setuju sir. Adakah awak main setuju je ke atau awak tengok betul-betul? Dia cakap kalau refer nota. Aida Nadira, tak. Awak tak setuju Aida Nadira, ya? Betul. Aida Nadira tak setuju. Fatihah, awak setuju tak? Tak. Beginner, Fatihah tak setuju. Kenapa Fatihah tak setuju, Fatihah? Fatihah, Yes sir. kenapa awak tak setuju? So, awak mengatakan bahawa signal A ni ialah Frekuensi. signal A ni carrier ke atau modulating signal? Awak cakap tak setuju, tapi kenapa awak tak setuju? Saya tak faham. Carrier. Macam mana awak kata dia carrier? Awak kata signal A tu ialah carrier, betul? Betul. Okey, kenapa awak kata dia carrier? Daniel, mana Daniel? Daniel? Yes sir. Awak setuju dengan Prakash atau awak setuju dengan Fatihah? Prakash. Awak setuju dengan Prakash. Amirul Asrul? Amirul Asrul. Saya. Awak setuju dengan mana? Saya setuju dengan Prakash. Awak setuju dengan Prakash. Okey, sekejap. Awak setuju dengan Prakash, awak rasa kenapa? Sebab bagi alasan awak. Tadi Prakash punya alasan, awak punya alasan apa? Hello Amirul. Hello. Apa dia? Kenapa? Amirul. Ya, Apa ya. alasan awak? Apa alasan awak? Awak setuju dengan Prakash, apa alasan awak? Sekejap. Tak, bila awak bercakap dekat meeting ke apa ke, kalau awak setuju, awak kena ada alasan kenapa awak bersetuju dengan dia. Dalam meeting ke, dalam apa perbincangan ke apa ke, bukan dalam kelas ni je. Kelas ni just nak bagi tahu awak bahawa bila awak bercakap, awak kena ada standing point awak, apa dia. Okay, Danish. Siapa dia Danish? 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 Hello Danish? Hilang dah. Tidur balik ke? Amir Nuruddin? Vasantarash? Amir Nuruddin mana? Amir Nuruddin. Sama juga tak ada. Vasanta? Okey, Fatihah tadi apa alasan awak Fatihah? Hilang dah. Fatihah, apa cerita? Signal A tu dia carry signal kan sebab dekat signal A tu dia perlukan frekuensi yang tinggi. So, okey. Yang signal B tu modulated signal. Modulated signal. Macam mana dia tak proses lagi dia boleh modulated dah?
Signal B tu awak rasa model apa? Modulating signal, audio signal. Modulating signal. Okey, kenapa? Uh, Kenapa awak rasa dia modulating signal? sebab dia low frequency. Bila macam mana awak tahu dia low frequency modulating signal? Sebab ada input. Okey, input daripada mana? Mikrofon. Betul. Okey. Aida Nadirah punya jawapan tu betul. Okey, sekarang yang lain-lain semua salah. Aida Nadirah saja yang betul. Kenapa? Sebab nota awak sendiri dah bagi tahu ni, dia datang daripada mikrofon. Mikrofon ialah mikrofon ialah awak punya suara. Suara awak tu ialah modulating signal. Okey, mikrofon, speech amplifier, suara awak ialah datang daripada, suara awak menghasilkan analog signal ataupun modulating signal. So signal B ialah analog modulating signal, signal A ialah RF. RF oscillator ni, siapa yang boleh generate oscillator ni, frekuensi ni ialah device yang boleh generate frekuensi tinggi. Faham? So bermakna sekarang nota yang semua ni, semua nota yang awal-awal ni, awak tak faham satu apa pun lah maknanya. Betul tak Amirul? Betul tak Amirul? Syakir? Zakir? Zikri? Betul tak? Awak tak faham lah nota-nota ni semua apa maksud dia? Apa dia? Salah faham. Salah faham atau memang awak tak setiap yang saya terangkan itu awak tak masuk kepala, senang cerita. Sebab awak fikir bila test dengan final boleh tiru kawan-kawan kan. So tak perlu study teruk-teruk, tak perlu faham. Biasa. Okey, sekarang bila dia suruh construct equation signal A dengan signal, bila you dah tahu signal A dan signal B ialah, signal A ialah carrier, signal B ialah speech ataupun modulating signal. Okey, sekarang construct, tuliskan equation dia. Apa equation dia? Tulis sama ada dekat tulis dekat ni dalam kita punya Google Meet ni, ataupun awak boleh tulis dalam WhatsApp. Semua orang tulis. Saya nak semua orang tulis. Tulis serentak. Mana Daniel? Daniel mana Daniel? Hello Daniel. Ada ni sir. So awak tadi dengar tak saya panggil? Ada saya panggil Danish ya sir. Danish ke Daniel? Daniel sir. Okey, Daniel. Apa jawapan dia? Apa dia punya construction ni? Apa dia punya signal A punya dengan signal B punya equation? Okay, dia. Afiq dengan Faik mana? Afiq dengan Faik. Saya nak semua orang, bukan saya panggil nama baru awak nak bagi tahu. Sir, pakai VCVM ke? Apa dia? Pakai formula VC dengan BM lah. Ya, tengok balik nota apa semua. Apa dia punya equation? Apa equation untuk signal A dan apa equation untuk signal B? Tak ada pun. Mana dia? B1 mana? Mana jawapan awak? Tak ada pun. Cepat.
Okey, apa jawapan dia? Apa construct signal? So apa dia jawapan dia? Mana dia? Aida, apa jawapan dia Aida? Dah tulis, mana dia? Okey. Signal A 1.5 cos 60 pi KT dan signal B ialah 0.5 cos 2 pi. Okey. Saya bukan okey, tak apalah. Jawapan awak dah bagi tahu jawapan dia terus. Saya bukan suruh tulis nilai ni. Saya tulis just letak situ. Kalau signal A dia sama dengan VC cos 60 pi KT kan. Kalau signal B adalah VM ataupun EM, itu yang saya nak. Kan masalah bila awak dah tulis macam ni, awak dah memberi jawapan. Sebab dia sepatutnya bukan jawapan dulu, ni dah jawapan. Okay, mula-mula ialah tulis VC cos 60 pi KT dan signal B sama dengan VM cos 2 pi. Yang tu yang dulu. Okey, bila awak dah tulis signal A dengan tu VM dan awak dapat 1.5 cos 60 pi. Okey, 1.5 ni direct daripada information yang dia bagi. Betul? Betul tak, Aida? Sikin. Yang lain dengar tak? Izzah Izzati. Izzah? Awak dengar tak? Dan awak faham? Okey, sekarang awak ambil VM VC sama dengan 1.5. Okey, dan sekarang awak nak kena cari apa? Apa yang kena awak cari? Bila awak tulis yang asal, tulis yang asal dulu. Bermakna VC cos 60 pi KT KT. Okey, sekarang apa yang awak perlu cari? Mana saya hantar? Saya hantar mesej tu ada ni, mana dia? Okey. VC Zikri, VC cos 60 pi KT. Sekarang apa lagi maklumat yang awak perlu dapatkan maklumat apa? Sekarang awak perlukan maklumat VC. VC awak sama dengan? VC awak sama dengan? 1.5. 1.5. Lepas tu apa lagi maklumat yang awak perlu cari? VM. Apa dia? VM. Yang saya cerita pasal signal A dulu. Awak terus pergi jump pada signal B. Buat apa? Signal A ni apa yang perlu dicari? Apa dia Nadira? Apa yang perlu dicari dalam signal A? Apa maklumat yang perlu cari? Apa dia Zikri? Frekuensi kot, frekuensi carrier. Okey. Sekarang nak cari frekuensi carrier macam mana? Dia Okey, sekarang cari frekuensi carrier. Semua cari frekuensi carrier berapa? Tulis dalam ni, message ni. Berapa? Takkan payah sangat nak mencari frekuensi carrier. Awak akan ambil apa? 2 pi FC sama dengan 60 pi. Betul tak? 60 pi K. K tu dalam K lah, ni unit K Okey. So FC sama dengan 30. 30K. Okey, betul lah jawapan dia 30K, FC 30K. Alright, and then so habis. So bila suruh construct, sekarang ni awak kena construct, jawapan awak ialah
untuk signal A ialah VC sama dengan cos 60 pi KT dan awak terus masukkan nilai dia sama dengan 1.5 cos 30 K 30 KT kan, 30 2 pi 30 K. Itu jawapan dia. So jawapan dia adalah berapa? 1.5 cos 2 pi 30 KT. Ini jawapan dia. Alright. So ini habis untuk construct signal A. Signal B? Signal B macam mana? Signal B berapa VM? Signal B yang awak tulis dekat atas tadi. Siapa tulis? Salsabila ke apa ke? Signal B. Okey, signal B sini 0.5 cos pi. Berapa? Signal B kan ada nilai dia. Yang ni dia tulis okey, signal B mula-mula awak kena cari VM. VM berapa VM? Okey. 2 pi FM lah. Signal B sama dengan VM cos 2 pi FM. Bukannya FM saja ni nak Adira. 2 pi FM Sekarang 30. Okey. No, VM bukan okey, VM you dapat 0.5 macam mana ni, Atikah? Sebelum you dapat 0.5 you kena bagi tahu macam mana you dapat 0.5. EM per 2 sama dengan 0.25. So VM akan dapat 5. Kenapa awak dapat EM per 2? Kenapa awak ambil EM per 2 ialah berdasarkan kepada equation yang ini. Okey. Sekarang pemilihan equation sangat penting kan? Bila awak tengok semua dia punya formula ni, pemilihan equation adalah sangat penting. Sama ada awak nak mengambil equation yang ni ke, awak nak mengambil equation yang ni ke, jadinya terpulang pada awak. Alright, kalau awak rasa dah macam something wrong dah, something is not right, macam awak nak ambil equation ni ke apa ke, dia kena tengok pada bentuk yang dia bagilah. Okay, kalau dalam case awak tengok sini ialah ada positif ni, dan compare dengan ketiga-tiga maklumat equation yang awak nampak yang ni the best. Kan? Yang ni the best. Okay? Walaupun dia beza positif negatif, tapi bentuk dia ada tiga informasi. So dengan tiga informasi tu awak akan menggunakan equation ni sebagai rujukan awak. So bila awak nak cari, dalam case nak cari signal B, EM, awak akan menggunakan EM per 2 ataupun MEC per 2. Okey, awak boleh confirmkan jawapan awak 0.5 tu jika awak menggunakan MEC per 2. Tapi masalahnya ialah awak tak tahu nilai M, so jadi awak akan menggunakan nilai EM per 2. Baik, sekarang awak dapat 5, 0.5. Sekarang awak nak cari apa lagi? Apa lagi maklumat yang perlu cari dalam signal B? FM. Apa, Syakir? FM. Okey, cari FM. Macam mana awak nak cari FM? Sama macam cari FC. Okey, cuba tulis dalam ni message ni. Siapa-siapa pun semua. Macam mana dia punya formula untuk dapatkan FM? WM 2 pi FM. Okey. Lagi? Itu baru mula-mula. Semua nampak message ni? Hello? Naim mana? Okey, 2 pi FM sama dengan 88 tolak 60. 2 pi 60, 88 tolak. Kenapa 88 tolak 60 pula?
Sebab FM awak bukan 88. Bukan doktor, kalau ikut formula WC tolak WM. Ha. So WC tu kita dapat 88. So 88 tu tolak 60 dapat 28. 28 tu bagi dengan 2 pi dapat 14K. Okey, 2 pi FM ni sama dengan 88. Bukan ke 2 pi FM ni sama dengan betul lah. Bermakna sekarang awak ambil jalan pintas lah. Okey. 2 pi FM sama dengan FC tolak FM sama dengan 88. Tapi kan FM Tapi KM FC tak tolak tahu FM lagi ke? Bukan ke FC tolak FM tu ialah 88, no, FC campur FM tu 88 ataupun FC tolak FM tu sama dengan 32. Ni sama dengan 88 pi K kan? Kan ke macam tu? So nanti jadi equation. Kan? 2 pi FM ni adalah sama dengan sini 2 pi lah patutnya yang depan ni. 2 pi kurungan FC tolak FM betul? Kan? Ke 2 pi tu dah masuk dalam ni. Okey. 2 pi tu dah masukkan dalam 88 ni. Bermakna sekarang 2 pi FC campur FM sama dengan 88K. Okay, 2 pi mana dia? Faham ni Atikah? 2 pi kita panggil FC campur FM adalah sama dengan 88 pi KT. Okay. Dia daripada sini. Bermakna sekarang ini bila bagi 2 dia dapat 44 KT kan. Kemudian FM tolak FC. FC tadi awak dapat 30. Betul tak? So awak akan dapat 14. Awak akan, kalau ikut pada yang si Nur Atikah cara yang atas ni FF sama bagi, memang dia dapat 14 tapi cara ni salah. Cara ni betul. Bila awak bahagi dengan 2 pi, awak dapat FM campur FC campur FM adalah sama dengan 44K. Lepas tu bila FM sama dengan 44K tolak 30, you akan dapat 14. Jawapan sama Atikah tapi cara lain. Nampak? Betul tak? Aida, betul tak Aida? Fatihah, awak faham tak? Syakir tahu, faham? Saya ulang saya faham. Daripada equation ni faham ni, equation yang saya bagi ni. Yang tu dalam formula dalam slide lah, kan? Formula dalam apa? Slide lah. Dalam slide, dalam nota. Ya, WC. Iyalah dalam nota lah dan yang ni. Dia berdasarkan pada equation ni. Cuba awak kembangkan WC ni, awak tukar kepada 2 pi FC tolak 2 pi FM. Kan? Kan dekat dalam kurungan tu sama dengan 2 pi FC tolak 2 pi FM. Okay? Kan? Dia akan dapat macam ni kan? Zakir? Ya, sir. Okay. Sama dengan 2 pi dibuat keluar, you akan dapat FC tolak FM. Kan? Okay. Okay, yang sebelah ni pun akan dapat 2 pi FC campur 2 pi FM. So 2 pi FC campur FM. Faham? So dia ada
So bila jawapan dia daripada sini awak kembangkan dia, so awak akan dapat FM sama dengan 14. Dapat yang lain? Aida dapat? Aida? Okey, awak punya yelah ni dia punya basic, pemahaman basic lah. Bila nak selesaikan tu dia kena macam ni lah. Okey, sama juga kalau awak buat yang belakang ni. So yang belakang tu adalah sama dengan awak akan dapat FM yang sama. Bermakna 2 pi FC tolak FM sama dengan 32 pi K. Dan awak akan dapat FM sama dengan 14 juga. So jawapan awak bila awak konstrakkan untuk signal A dan signal B, cerita dia macam tadi. Awak tulis dulu. Awak tulis dulu VM berapa. Prakash, okey Prakash? Okey sir, dapat sir. Dapat. So awak punya pemahaman tadi betul ke salah? Tadi punya salah sir. So awak boleh terima ke yang awak salah? Boleh terima sir. Maksudnya awak dah salah faham ke atau macam mana? Yes sir, saya Okey, dekat mana point? Dekat mana yang awak salah faham point? frekuensi yang keluarkan mikrofon tu selalu kurang sir, low frequency. Okey. Dan arah facilitator high frequency. Mikrofon ni biasanya suara kita. Bila suara kita automatically is a audio speech. Okay, audio speech automatically is a modulating signal. Okay sir. Okay, itu je. Okay. Sekarang bila you construct signal B, sama juga. You tulis situ VM cos 2 pi FM KT dan awak tulislah VM sama dengan berapa? 0.5 cos 2 pi 14 KT. Dia punya jawapan. Okay, kemudian bila you dah ada VM, you dah ada VC, you dah ada FM and then you dah ada FC, you nak determine the modulation index pun senang kan? Direct to the point saja kan? So sekarangnya, bermakna sekarang equation yang awal-awal ni dia nak awak keluarkan semua elemen ataupun parameter yang perlu awak tahu. Okay, bila awak dah keluarkan semua dah dapat 4. Awak dah dapat 4 elemen tu dan awak bolehlah menjawab seterusnya yang lain-lain. Yang lain-lain tu just bergantung pada soalan satu je. So determine the modulation index. So you dapat modulation index berapa? Berapa modulation index? Berapa modulation index? Hello? 1/3, 0.3. 0.3. Macam mana you dapat 0? You kena tunjukkan jalan. Berapa? Type dekat sini jalan tu. Jangan terus jawab je. Yang saya bagi tahu dekat atas ni contoh ni, inilah dia punya okey. Yang saya type dekat atas ni ini ialah contoh jalan yang awak kena tulis. Okey, 2 pi FM sama dengan ni salah. Yang bawah tadi. Yang ni. Yang ni lah mula-mula sekali you kena tulis. Sama juga bila you nak dapatkan modulation index, you kena tulis mula-mula sekali. Tapi kan tu konsep seguna FM FC kan. Kalau saya guna WC WM, dia sama je kan? Sama, awak ganti kalau WC WM tu 2 pi. Yelah, saya guna pi, saya guna frekuensi tadi. Yelah, awak kena sambunglah kepada jawapan ni. Bermakna awak akan pecah dia kepada 2 pi supaya lagi mudah. Awak akan dapatlah kepada jawapan tu, awak akan ke arah jawapan tu. Sekarang ni kalau awak tulis macam ni, apa awak akan buat seterusnya? Aida? 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 Okey, EM per isi 0.5 bagi dapat 1/3 sama dengan 0.3. Kena tulis 0.3 Kena tulis 0.3 bukan 1/3. Kalau 1/3 awak tak tahu berapa percentage. So berapa percentage? Transmission efficiency berapa? Bukan transmission efficiency. Modulation index punya percentage berapa? Berapa percentage? 30%. Okey.
So next pun yang lain-lain tu senang. Okay, dia kata sketch signal A dengan signal B. Macam mana you nak sketch signal A? You tahu signal A ni tadi ialah carrier dan signal B tu ialah modulating signal. So you sketch. Yang ni dia kata state the proper value, unit and scale. So mana bila you sketch, you kena letak bagi tahu dia yang nilai yang awak dapat kat atas tadi. Untuk signal A, VC sama dengan 1.5, frekuensi sama dengan 30 kHz. Itu you sketch. Sketch dia, you sketch sinusoidal rapat-rapat. And then signal B, you letak situ VC, BM sama dengan 14 dan FM sama dengan FM sama dengan apa? FM sama dengan 14, VM sama dengan 0.5 volt, FM sama dengan 14K dan awak pun sinusoidal tu awak lukis. Sinusoidal, yang satu rapat, yang satu renggang. Okay, yang tu dia yang dimaksudkan state the proper value, unit dan scale tu. Itu saja. And then sketch the modulated output signal. State the proper unit apa semua. Awak lukislah modulated yang envelope tu. Dan awak letak situ VC dia berapa, VM dia berapa. And then you dapat modulation index. Bila you dapat modulation index, you boleh cari ke Vmax, Vmin. Boleh cari tak Vmax, Vmin? Boleh cari tak Vmax, Vmin? Tak ada siapa jawab pun. Boleh cari tak Vmax, Vmin bila you tahu, bila you dah tahu EM. Yang ni kalau dia Vmax, Vminnya soal equation mana Vmax, Vmin? EM sama dengan V. Vmax sama dengan EC campur EM, Vmin sama dengan EC. Dan you dapat, bila you nak lukis soalan ni, nombor 3 ni, you kena cari Vmax dan Vmin dulu. So Vmax, Vmin dia ialah cara yang ni. You dah tahu dah EC and you tahu dah EM. So bagi tahu nilai dia dan awak tulis. Awak kena tulis yang ni, Vmax berapa, Vmin berapa, kena tulis. Semua bila awak lukis, awak bukan setakat lukis modulated index punya envelope tu punya bentuk. Awak kena bagi tahu juga tu dia kata state the proper value unit. Bermakna apa yang terlibat dengan dia. Kalau dia punya Vmax, awak kena cari Vmax. Tulis Vmax sama dengan berapa, Vmin berapa. Semua maklumat tu kena tulis atas kertas. Bukan ingat dalam kepala dan awak ingat orang faham. Orang boleh baca awak punya kepala. Dia tak macam tu. Kebanyakan student main simply lukis and then tak ada pun. Sepatutnya awak lukis seperti mana yang dalam gambar rajah yang macam ni. Dia ada Vmax, ada Vmin. Adalah semua maklumat yang diperlukan macam ni. Dia EM berapa, VEC berapa. At least macam ni lah. Kan? Yang sebab carrier dengan frekuensi apa semua kita tak tahu. Kita hanya tahu Vmax, Vmin dan ECEM. Alright? Kebanyakan main lukis je envelope and then tak ada apa-apa maklumat. Okay? Yang tu kurang lah markah. Okay, determine frequency output spectrum. Analyze the bandwidth and power. Determine frequency output spectrum. Okay, frequency output spectrum macam mana? Frequency output spectrum. So, you akan lukis apa? You akan lukis frequency domain tetapi apa spektrum? Voltage. Voltage spectrum. So, you akan lukiskan spike-spike tu semua. Dan you letaklah voltage berapa, EC dan EM tu nilai dia, kiri dan kanan. Analyze the bandwidth. So bandwidth sama dengan apa bandwidth? Untuk kes ni, bandwidth adalah sama dengan, apa equation bandwidth? 2 FM. Apa dia? 2 FM. 2 FM. 2 FM. Atau lain ada tak? Selain daripada FM? Ada frekuensi USB tolak frekuensi LSB. Frekuensi, okay. Frekuensi USB, LSB tu you dapat LSB. Macam mana you dapat LSB dengan USB? Tadi saya sebut formula je. Okay, maknanya apa? FM campur FC campur FM dan FC tolak FM kan? So bermakna awak boleh guna dua. Sama ada dengan menggunakan voltage, nilai voltage dan juga awak boleh guna nilai frekuensi untuk dapatkan bandwidth. Awak boleh confirmkan dengan dua itu untuk jawapan dia sepatutnya sama. Okay, power macam mana power? Bermakna sekarang PT dia lah berapa?
Power sama dengan PC kurungan 1 campur M kuasa 2 per 2, betul? Ya sir, PC sir. Okey, PC sama dengan? 1 tambah M kuasa 2 per 2. Kurungan. PC tu sama dengan, sekarang PC berapa nilai PC? PC square over 2R. V apa? PC square over 2R. VC squared over 2 per R Okey, bila dia kata per R, dalam kes ni dia tak bagi tahu nilai R, betul? Betul tak? Dia tak ada bagi tahu nilai R kan? Okey, sekarang nilai R awak assume sama ada 1 atau 10 dan awak letak nilai PC dan awak carikan power PT dia. Okey, kemudian dia pergi refer to figure Q1B. Determine the modulated wave if the modulator is modified to balance modulator. Okey, bila dia tukar pada balance modulator, apa modulator balance modulator ni? Yang tu yang kita kena tengok dekat kita punya chapter 243 ni. Chapter 243. Bila balance modulator. Adakah? Sekejap balance modulator. Bila balance modulator ni dia effect pada bandwidth ke? Sekejap. Carrier high level modulation AM, you ada baseband signal, frequency, baseband input. Ini transmitting, band pass filter, balance modulator, baseband signal processing, patut modulator ni jadi balance modulator. Mana balance modulator? Balance modulator. Okay, diguna kat sini balance modulator. DSB-SC generated, remove one sideband, mixing for the operating frequency SSB. Okay, balance modulator for double sideband. You ada sini. So balance modulator are used for DSSC generation. Mana suppress carrier Okay. So, bila dia tukar kepada balance modulator, bermakna dia membuat daripada DSB-FC yang atas ni 1 hingga 5 ni semua DSB-FC kepada DSB-SC, suppress carrier. Bila dia suppress carrier, bermakna equation awak dah tak ada carrier. Awak cuma ada sideband saja. Okay? Sideband. Apa sideband dengan lower sideband. Sekarang apa yang awak perlu buat ialah awak kena tulis equation DSB-SC dan daripada situ awak cari balik determine the modulated wave. Bermakna bila modulated wave awak kena cari apa? Bila modulated wave ni awak kena cari Vmax, awak kena cari Vmin, awak kena cari EC dia dah bagi, EC dia sama dan EM. EM pun supposed to be sama lah. Okay, dan awak kena cari dia punya bandwidth dan juga power. Kan, power dia berubah lah dekat sini. Bila dia dah pada DSB-SC, power dia akan berubah. Yang power dia paling ketara sekali yang akan berubah. Okay, yang lain-lain tu saya fikir sama jawapan dia sebab dia effect hanya pada carrier. Okay, power akan berubah. Bandwidth akan sama. Kan dalam nota mengatakan bandwidth untuk DSB-SC adalah sama dengan DSB-FC sebab kalau ikutkan pada formula ialah 2 FM dan juga FUSB tolak FLSB kan. So sepatutnya tak berubah. So dekat sini bila dia tukar pada balance modulator yang paling effective ialah power. Okay. Dan awak tengok balik nota apa formula power. Apa formula power? Bila guna balance modulator ni. So yang power PT tadi bukan? Yang PT PC tu kan? Apa dia? Yang PT sama dengan PC kurungan 1 tambah. Tapi bila dia suppress carrier dia dah tak ada lah PC. So dia akan jadi power total bila dah guna balance modulator dia akan jadi PLSB campur PUSB. Betul? Sama dengan M kuasa 4
M kuasa 2/4 PC campur M kuasa 2/4 PC, betul? Betul tak? Prakash, betul tak? Betul. Saya ulang saya, maksudnya PT sama dengan PUSB tambah PLSB. Awak tengoklah dalam nota awak tu. Yelah saya. Yang ni. Yang ni. Okey. Okey sir. Kan M kuasa 2/4 PC apa semua. So dekat situ power dia akan berubah. So sketch the frequency output spectrum based on 5. Analyze the bandwidth and the power. Determine the modulated wave if the modulated. Okay, sekarang dalam 5 ni dia suruh, apa yang dia suruh? Dia suruh awak tulis formula formula modulated wave equation. Determine the modulated wave if the modulated is bermakna sekarang awak tulis balik jawapan awak yang di atas ni tapi tanpa PC. Alright? So bermakna 0.25 kalau ikut pada formula pada ni. Mana dia? Kalau ikut pada formula ni, bermakna chapter 3 ni penting juga. Chapter 3 awak tengok. Awak akan dapat 0.25. Awak tulislah formula tadi. Cos 88 K pi KT campur cos, boleh letak kurungan. 0.5 tu letak kat luar. So awak akan dapat 0.5 ni letak kat luar. Kurungan cos 88 pi KT campur cos 32 pi KT. Itu ialah awak punya, sebab tu dia kata yang dimaksudkan dengan determine the modulated wave. So jawapan awak ialah equation tersebut. Bila modulated wave bila digunakan balance modulator ni. So and then seterusnya samalah dengan yang atas tetapi berdasar kepada equation yang baru tu. Alright? Decide based on analysis of the bandwidth and power in each case. So dekat sini awak dapat power, bandwidth dan power. In each case modulation 4 dan 6. Decide which modulation type is the most efficient in terms of both aspect. Explain your reason. So bagaimana awak akan compare jawapan 4 dengan jawapan 6 dan awak bagi tahu alasan awak. Okey. Apa yang bagus, apa yang tahu. Awak akan bagi tahu daripada sini nampak ada bandwidth tak akan berubah tetapi power berubah. Okey, dan awak decide apa yang mana yang bagus. Which one is most efficient. Okey. Kalau awak kata yang DSB SC tu bagus, kenapa awak kata dia bagus in term of power, penggunaan power lah kot, dan bandwidth. Sebab dia kata based on the bandwidth and power. So berdasarkan point 2 ni, awak kena bagi tahu apa yang bagus. Okey, habis soalan 1. Okey, kita ni mungkin saya hanya tengok pada soalan 1 ni dan yang lain-lain pun lebih kurang sama. Point dia, cara berfikir dia sama je. Kan, awak kena dapatkan elemen. Apa dulu elemen yang perlu cari? Contohnya dekat sini. Yang ni sama dengan soalan 1. Soalan 3 ni sama sebab dia bagi equation yang macam ni. So automatically awak akan nampak equation apa yang you pakai ialah equation yang tadi kan. Equation yang ni kan automatically. Kan sama. So dia suruh cari value A dengan value B. Dia ubah bentuk macam tu je lah. Okay, explain your answer in 2 and 3 in terms of total power and its transmission efficiency. Ni dia tak tanya bandwidth, dia tanya transmission efficiency. So, what is the type of the AM at VB dengan VC. Okay, sekarang awak punya equation yang ni, yang equation 3 ni, semua orang tengok ke? Siapa? Semua orang tengok? Akil mana Akil? Akil ada ke? Akil, ada Akil? Akil Hilman ada? Akil Hilman ada ke dalam ni? Sekarang? Siapa satu grup dengan Akil Hilman? Grup lab. Hello? Siapa grup lab dengan Akil Hilman? Hello? Akil Hilman? Saya grup dengan Akil Hilman. Mana Akil Hilman? Tak tahu. Ada.
Dia tak ada dalam ni Tak ada. Tapi masa tadi dia masa kedatangan tadi dia jawab. Lepas tu dia keluar. Saya boleh je letak absence sini. Awak bagi tahu Akil Hilman. Saya rasa sekejap. Kita tandas sekejap saya rasa. Kita tandas, semua alasan kita tandas. Padahal awak tadi pergi mana entah? Bawa balik shopping ke atau apa-apa ke? Ke awak kena kerja part time? Tak lah, saya memang tak saya. Okay, so soalan 3 dengan soalan 1 hampir sama dan kalau awak tengok sini, modulated VA ni awak dapat, dia bagi dekat VA ni. Tetapi bila menggunakan balance modulator, apa jadi pada VB? Dan bila menggunakan low pass filter, okay, bila low pass filter ni dekat chapter part 3 ni juga. Okay, bila letak low pass filter, awak kena tengok dalam nota ni, balance modulator, kemudian dia pakai band pass filter, SSB output, kat mana ada DSB AC signal bila guna baseband, kat mana ada low pass filter, bila dia lepas low pass filter, tak dia bagi tahulah sini, dia akan jadi band pass filter SSB output. Ini SSB. Okey, bermakna sekarang, okey, nampak sini generation SSB, bermakna sekarang apabila awak menggunakan balance modulator, dia bertukar kepada DSB-SC, dan apabila awak menggunakan band pass filter, dalam soalan ni dia bagi tahu low pass filter, benda yang sama benda yang sama, so output dia lah SSB. Bila SSB, apa formula dia jadi? So awak kena tengok balik dekat sini, bila jadi SSB, bila dia jadi SSB sama ada SSB SC lah. So dia akan jadi yang ni. Faham Zikir? Faham? Okay, the point is ialah balance modulator dan low pass filter, yang mana low balance modulator dan band pass filter tu adalah dalam nota awak yang chapter 3 ni. Chapter 3. Bermakna sekarang bila dia lepas balance modulator, dia akan bertukar daripada full carrier kepada double sideband suppressed carrier, dan apabila dia band pass filter, dia akan jadi SSB, single sideband. Okay, bila single sideband, dan awak terjemahkanlah setiap perubahan tu dalam equation. Keluarkan equation tu and then baru you boleh jawab soalan salah. Dia kata what is the type of AM at VV? Express this equation. What is the type of VC? Express equation. So mana chapter 3 memang penting dalam kes ni. Awak kena tengok juga. Video tu kalau ada ke tak ada ke, awak kena study sendirilah kalau tak ada. Kalau ada, okey. Tapi saya rasa dalam video tu tak ada cerita detail berkenaan tu. Cuma kita bincang melalui soalan ni, kita bincang chapter 3 teruslah. Okey. Okey. Kemudian ni ada soalan 5. Yang ni saya nak awak try dan uploadkan jawapan awak dalam WhatsApp group. Okey, dia suruh buktikan bahawa equation ni adalah single sideband suppressed carrier. Okey, bila single sideband suppressed carrier, awak follow nota macam mana dia punya dia punya output. Output dia macam mana? Daripada sini, macam mana kita nak membuktikan bahawa dia adalah single sideband suppressed carrier. Sepatutnya equation awak akan jadi apa? Dan di sinilah macam mana penggunaan trigonometri awak tu penting sangat. Okay, dan inilah yang saya masukkan bila berlaku derivation trigonometri punya table tu, awak kena nak hafal ke apa ke, awak punya sukalah. Tapi saya rasa dalam soalan final ke test ke, tak pasti ada bagi ke dekat appendix ke tak. Okay, so apa-apa pun point yang saya highlightkan semasa perbincangan ni adalah untuk menyelesaikan semua soalan adalah sama. Sama. Sama je. Awak kena carikan dulu all the parameter yang perlu, dan daripada situ awak boleh dapat maklumat, boleh selesaikan yang lain. Cuma yang soalan 7 ni dia ada beza sikit lah. Dalam nota kita tak ada. Okay.
Tapi nombor 7 dengan nombor 8. 8 ni dekat chapter 4. Dekat chapter 4 dengan 7 dengan 8 ni. Okay. Yang tu kita tak sentuh, tapi kita akan bermakna awak punya test ialah all chapter 1, chapter 1 part 1 dan chapter 2 1 hingga 4. Alright, so kita kelas habis sampai sini dan berusahalah menyelesaikan all this equation, all this soalan-soalan ni supaya awak mahir. Jangan tunggu nak dekat. Tambah-tambah bila ada equation macam ni. Okay, bila equation macam ni, dia memang kena campur dan dia akan keluar sebagai SSB. Bila awak, the point dekat sini, awak kena faham equation SSB tu macam mana. Okay, apabila dia campur cos M, cos WC campur dengan M sin WC ni, dia akan jadi macam yang soalan nombor 5 tadilah. Kan, dia punya kata verify that the output SSB generator is indeed a SSB signal. Bermakna dia sama, soalan dia sama macam soalan nombor 5. Dia suruh buktikan, yang ni dia suruh buktikan, dia dah bagi formula. Okay, dia dah bagi formula dan dia suruh buktikan. Dalam kes yang soalan yang bawah ni, dia suruh you terbitkan formula dan awak buktikan. Okay, yang ni dia suruh terbitkan formula dan awak buktikan. Formula yang awak terbit tu adalah lebih kurang sama dengan soalan nombor 5 tadi. Okay, bila yang ni campur dengan yang ni, so bila dikembangkan, dia akan dapat SSB. Okay, boleh? Boleh ke? InsyaAllah. Boleh ke tak boleh ke? Awak kalau tak ada respon, saya ada skema jawapan? Tak ada. Skema jawapan saya tak bagi. Awak kena buat dulu. Awak buat dulu, tunjuk pada saya, then baru saya kata betul ke salah. Saya tak bagi skema jawapan, sorry. Alright, so habis kita punya kelas hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, ada apa soalan lagi? Tak ada saya. Tak ada So kita boleh habis kelas kita sampai sini dan saya akan cuba cari video tu semula. Upload kepada awak. Kalau in case video tu tak ada, bermakna awak kena study sendirilah kat chapter 3 tu. Sebab dia punya information dia tak ada apa sangat pun chapter 3. Saya dah bagi tahu dah, kita dah bincang ni. Keperluan balance modulator dan juga band pass filter. Itu dia punya keperluan. Dan contoh-contoh audio, mixing dan lain-lain. Okay. Awak boleh hafal contoh circuit ni sebab dekat ni, inilah yang menunjukkan untuk soalan yang ni, soalan yang melibatkan IM yang tadi tu, soalan 7 ke soalan 8 tadi tu. Soalan 7 ke 8 yang soalan 8 ni. Soalan 8 ni melibatkan kepada yang ni. Dia macam mana dia menggunakan IM, IF lah apa semua tu. Okay, anyway, tengok dulu, try soalan-soalan ni. Kalau awak nak bincang, seeloknya setiap seorang buat satu soalan sebab yang ni ada berapa banyak soalan? Ada 39 soalan. Ini dah termasuk dalam chapter 4. Part 4. Ada 39 soalan chapter 4. Dan awak boleh ambil satu-satu bincang dalam grup awak ada 32 orang dan satu soalan ambil satu dah habis 32 soalan dan bincang. Awak nak buat grup lain pun okey. Bincang dalam tu. Daripada awak nak study seorang-seorang, kalau awak sebenarnya itu management lah dari segi study. Okey, boleh? Awak punya jawapan ialah awak cari dulu jawapan dan baru saya kata betul atau salah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nak tengok yang soalan assignment tadi sir, yang nombor 3 tu. Nombor 3? Kenapa? Sebab yang sebagi tu tak ada figure tu. Ni. Tak ada figure? Oh ya ke tak ada figure? Okey, bolehlah snap ni. Saya tak present. Oh, tak present? Sekejap.
Window yang ni kot. Okey, dah. Nampak? Okay dah sir. Thank Okey, you. ada apa-apa lagi? Lain tak ada? Sir, next kelas masuk Pak. Next kelas part. Okey, sir. Okey, kalau saya rasa perlu untuk sentuh part 3 pun kita akan sentuh part 3 jugalah. Okey? Okey, terima kasih. Ada apa-apa lagi? Tak ada kot. Tak ada. Thank you, sir. Stay safe. Okey, salam Thank you, sejahtera. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir.